Perlu diingat, matlamat kita ialah untuk mengekalkan apa yang ada pada masanya, supaya ia dapat dinikmati oleh generasi kita silih berganti. Ini adalah satu azam yang mulia, terutama ketika menghadapi cabaran ekonomi masa kini. Kita adalah diperlukan untuk meningkatkan iltizam, membangun dan membina diri. Tidak ada yang lebih mustahak dari mengekalkan daya tahan bagi jangka masa yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Umi Masjidas Osman bersama Auda dalam Berita Nasional. Berita utama malam ini. Negara Brunei Darussalam dan Perancis perlu memanfaatkan cabaran terhadap kitaran perniagaan dengan merebut pelbagai peluang perubahan. Para belia perlu diterapkan dengan nilai murni dan akhlak mulia bagi menjana pembangunan belia di negara ini. Persatuan Perniagaan Perancis Brunei FBBA tahun ini menyambut ulang tahun ke-16 penubuhannya di negara ini. Dalam tempoh tersebut, kedua-dua buah negara telah mengharungi banyak cabaran terhadap kitaran perniagaan. Dengan cabaran-cabaran tersebut, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri berkata, kedua-dua pihak perlu memanfaatkannya dengan merebut pelbagai peluang perubahan. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong berkata demikian semasa majlis makan malam tahunan dan ramah mesra FBBA semalam. Menurut Yang Berhormat, dalam menghadapi cabaran masa, pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk mempelbagaikan ekonomi negara selain minyak dan gas. Ini termasuk dengan memperbaiki secara berterusan dasar dan peraturan serta meningkatkan pelaburan dalam infrastruktur dan sistem teknologi serta pendidikan. Yang Berhormat Pihin juga berharap hubungan rakan kongsi perniagaan Brunei Perancis menjadi sebahagian dari perjalanan perubahan negara dan terus menjadi ciri kekal dalam lanskap perniagaan dan pelaburan. Juga hadir Puan Yang Terutama Lon Fageron, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke negara Brunei Darussalam. Helping the government, His Majesty, realize semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara terus bergema dengan dikir Syarafil Anam yang diadakan selama 12 malam berturut-turut bagi menyemarakkan sambutan Maulidur Rasul. Semalam, rombongan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengadakan dikir Maulud di Masjid Pengiran Muda Abdul Matin, Kampung Melaut. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Perdana Seri Haji Awang Halbe bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah dan diikuti dengan bacaan surah Al-Fatihah dan dikir Syarafil Anam oleh warga Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan para jemaah masjid. Majlis merupakan acara tahunan dan kementerian juga akan terus mengadakan majlis serupa di beberapa buah masjid di sepanjang sambutan yang berlangsung selama 12 malam. Juga mengadakan majlis seumpamanya di Masjid Kampung Puni ialah rombongan Kementerian Hal Ehwal Agama. Rombongan dipimpin oleh Awang Haji Harun bin Haji Junid, pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis turut diisikan dengan tazkirah yang menyentuh mengenai rahsia pendidikan Rasulullah SAW yang perlu dijadikan contoh. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan jabatan-jabatan di bawahnya malam tadi juga mengadakan majlis seumpamanya di Masjid Muhammad Bolkiah Serusop. Hadir Awang Wardi bin Haji Muhammad Ali,
pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu Isya berjemaah dan diteruskan dengan dikir Syarafil Anam oleh para pegawai dan kakitangan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis dikir juga diadakan oleh Kementerian Kesihatan di Masjid Jubli Perak Sultan Haji Hassanah Bolkiah, Kampung Jangsak. Rombongan diketuai Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah dan diselajurkan dengan majlis berdikir. Majlis merupakan salah satu aktiviti tahunan Kementerian Kesihatan dalam sama-sama memeriahkan lagi suasana sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyusul selepas ini, program perkhemahan pengembaraan pemimpin para pelajar Brunei Darussalam dan Singapura 2016 akan mampu membentuk pemimpin masa depan bagi negara Brunei Darussalam dan Singapura. Program Perkhemahan Pengembaraan Pemimpin Para Pelajar Brunei Darussalam dan Singapura 2016 BSAC merupakan salah satu program persetujuan dan kerjasama antara Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam dan Singapura. Melalui program ini diharap akan dapat membentuk pemimpin-pemimpin masa depan bagi kedua-dua buah negara. Majlis program tersebut diadakan pagi tadi di Maktab Duli Pengira Muda Al-Muhtadi Billah, Gadong. Rasmian program perkhemahan disempurnakan oleh Dayang Marina Cek binti Bujang, pemangku pegawai tugas-tugas khas kanan profesional Jabatan Sekolah-Sekolah. BSAC kali ini bermatlamat untuk mengembangkan kemahiran kreatif yang antaranya menerapkan warisan permainan tradisi kedua-dua buah negara. 40 orang pemimpin pelajar berusia 15 hingga 16 tahun dari negara Brunei Darussalam dan Singapura mengikuti perkhemahan yang diadakan di Maktab Duli Pengira Muda Al-Muhtadi Billah, Gadong. Sepanjang perkhemahan, para pelajar akan dibimbing oleh para pegawai jabatan sekolah-sekolah, guru-guru dan pelajar yang terpilih dari sekolah menengah. What I really expect is to learn more leadership skills and to gain more friends in Brunei. I think that it's a wonderful program. It helps me build my leadership and helps me build my sense of responsibility and my sense of the bonding together with everyone. I think that this is a really good opportunity for me to grow as a leader and also to bond with my friends from Brunei and to build further bilateral relations between Singapore and Brunei. Sementara itu, di sebelah petang tadi, para pelajar Brunei dan Singapura meneruskan aktiviti dengan membuat kelupis yang merupakan salah satu makanan tradisi Brunei. Aktiviti seumpama ini merupakan salah satu mercu tanda daya tarikan para pelancong luar negara kepada keunikan budaya dan warisan yang terdapat di negara ini. Aktiviti diadakan di Maktab Duli Pengira Muda Al-Muhtadi Billah, Gadong. Aktiviti bertujuan bagi memperkenalkan kepada pelajar antarabangsa mengenai makanan-makanan tradisi Brunei. Para pelajar juga membuat dan menghasilkan makanan tersebut. Beberapa pelajar mengongsikan pengalaman mereka bagi pertama kali membuat kelupis. I feel that it's quite manageable. Like I still can do it. Well, I find the activity quite interesting because I never done it in my whole life. So I feel like it's a great opportunity for me so that I can adapt to the culture and everything. Perpaduan umat Islam bermula di masjid. Masjid bukan sahaja tempat beribadat, bahkan berperanan bagi menyatupadukan umat Islam dengan mengimarahkannya. Ini sekaligus dapat menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam melalui aktiviti-aktiviti keagamaan. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam kuliah subuh semasa kempen 3S Subuh Solat Sihat, anjuran belia Masjid As-Salihin awal pagi tadi. Awang Hilman bin Haji Salim, lepasan graduan dari Universiti Kahirah Mesir,
Dalam ceramahnya juga menyentuh mengenai peranan belia Islam sebagai penyambung perjuangan baginda Rasulullah SAW dalam menyebarkan syiar Islam. Mereka perlu diterapkan dengan nilai-nilai murni dan akhlak mulia bagi menjana pembangunan belia di negara ini. Kempen juga diisi dengan beberapa aktiviti keagamaan dan kesihatan, antaranya kempen solat subuh berjemaah, latihan memanas badan dan walkathon sejauh 5 km bagi peserta lelaki dan 3 km bagi peserta wanita. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, pengarah Hal Ehwal Masjid. So, objektif dalam program ini ada 3. Satu, pertama adalah memberi kefahaman dan kehebatan solat subuh berjemaah dan kelebihannya untuk mencapai sebuah kegemilangan negara zikir itulah. Dan yang kedua adalah menjadikan masjid ini sebagai tempat ataupun wadah untuk memupuk minat masyarakat terhadap pengetahuan ilmu Islam. Which is kami tadi ada buat kuliah subuh kan, which is salah satu cara lah untuk memberi kefahaman dan ilmu itu kepada orang-orang Islam di Brunei Darussalam inilah. Dan yang ketiga adalah mengeratkan silaturahim sesama masyarakat umumnya dan memberi kesedaran akan kepentingan menjadi warga yang prihatin atas kesihatan dan kebersamaan sesama lah. Kirakan masjid ini sebagai wadah yang sifatnya syumul lah, which is Islam itu adalah agama yang syumul. So kami akan memberi kefahaman yang masjid ini bukan sekadar untuk solat, bukan sekadar untuk membaca Quran, tapi adalah sifatnya menyeluruh lah, which is berkumpul sesama para muslimin, berkumpul dengan saudara-saudara dan berkumpul dengan orang Islam agar orang lebih bersatu dan lebih kenal lah di antara orang-orang Islam itulah. Konsep kerja sukarela atau memberikan khidmat tanpa mengharapkan imbalan bukanlah satu perkara yang baharu di dalam kehidupan masyarakat orang-orang Brunei. Ia telah lama berakar umbi sebagai amalan dan budaya hidup bermasyarakat di negara ini. Hari ini lebih 20 orang mahasiswa dan mahasiswi Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa mengadakan projek khidmat masyarakat membantu para peniaga dalam talian atau online mempromosikan barangan mereka di DSZ Entertainment and Fashion Tour. Projek ini antara lain bertujuan memupuk silaturahim dengan masyarakat dan memberikan pengajaran kepada orang luar, para mahasiswa dan mahasiswi mengenai kegiatan bergotong royong, berkebajikan, komitmen dan persefahaman. Projek ini bertema Semarakkan Budaya Kitani dianjurkan buat pertama kalinya oleh DSZ Entertainment. Lebih 25 peniaga dalam talian menyertainya. Mereka menjual barang aksesori pakaian wanita, pakaian pengantin dan makanan. Juga diadakan permainan tradisional DSZ Entertainment. DSZ Entertainment juga melancarkan kempen berjual berjemaah. Khidmat masyarakat sukarelawan untuk sekolah kami. Kira kami every semester ada membuat 12.5 jam untuk khidmat masyarakat. Dalam apa jua acara lah kami ikut. Boleh dikirakan dari segi menolong acara-acara atau contohnya kempen kebersihan, acara-acara di sekolah, acara makan-makan pun boleh juga macam acara orang kahwin, macam itulah. Apa saja yang kerja yang dari segi tenaga kami lah membantu, sukarela. Jadinya kempen berjual berjemaah ni adalah bertujuan untuk menolong para peniaga online, mempromosikan produk dorang dan juga memberi orang exposure kepada dorang dengan mengenakan harga sewa serendah RM15. 42 orang murid tahun 6 di daerah Tutong memperolehi 5A dalam peperiksaan penilaian sekolah rendah PSR tahun ini. Berita mengenainya menyusul seketika nanti. I would love if you had free regular services. Free car wash maybe, free tire and battery. I would like to buy the latest car models. Can I get free road tax and insurance? Need to pay less for my car. The best way is to pay via online, or do you have a mobile app maybe? Is there any better deal that I can pay according to the usage of the car? It's gonna be better. That would better.
There's no replacing the good feelings of talking to your loved ones. Stay closer with DST Roaming. DST, the future now. Wow! 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 Welcome to Pizza Hut. Your kids go and dapatkan wow deals dari Pizza Hut. Dapatkan pan pizza serendah RM5 hanya untuk bawa balik dan makan di restoran sahaja. Masa adalah terhad. This is Adi. Adi loves to play football. Adi also loves his family of 7 and they all love to do different things. So how can Adi make sure his family can enjoy all their different activities? Well, it's simple. Adi drives a Toyota Sienna with its spacious 7-seat cabin, amazing fuel efficiency and delightfully convenient features such as rear sliding door and keyless entry. The all-new Toyota Sienna. Bigger space, wider smile. Toyota. Always better. Imbas teh limau asli. Jenama A. Periza sahaja. Ekstrak teh. Poka. Jus limau asli. Daun teh asli. Poka Ice Lemon Tea. Pilihan yang sebenarnya untuk Auda. Poka. Selama 20 tahun, kami turut membantu membina negara. Simen kami menjadi tunjang kekuatan bagi Pusat Angkatan Keselamatan Negara. Simen kami telah membina pusat kesihatan yang menjadi tempat penjagaan untuk orang-orang yang kita sayangi. Simen kami telah membina jambatan-jambatan yang menghubung dan menyatukan kita. Simen kami telah menjadi asas pembinaan lapangan terbang yang membolehkan kita menerokai seluruh pelosok dunia. Simen kami telah membina sekolah-sekolah untuk generasi muda demi masa depan yang lebih cerah. Dan simen kami telah mendindingi rumah kediaman kita yang menempatkan segala kenangan milik kita. Di BHC, kami telah membina negara selama 20 tahun untuk hari ini dan generasi seterusnya. With this level of engineering, it's a performance machine. With this degree of intelligence, it's a supercomputer. With this grade of protection, it's a fortress. And with this standard of luxury, it's an oasis. Introducing the completely redesigned E-Class. It's everything you need it to be, and more. Mercedes-Benz, the best or nothing. Welcome to Pizza Hut. Your kids go and dapatkan wow deals dari Pizza Hut. Dapatkan pan pizza serendah RM5 hanya untuk bawa balik dan makan di restoran sahaja. Masa adalah terhad. Program Khidmat Bakti Negara PKBN bermatlamat untuk membangun potensi belia-belia sebagai anggota masyarakat yang mempunyai jati diri, berjiwa besar dan bertakwa yang akan mendukung konsep Melayu Islam Beraja, Wawasan Negara 2035 serta mewujudkan sebuah negara zikir dan baldatun taibatun warabun kafur. Lebih kurang 300 orang belia menghadiri sesi pendaftaran pengambilan ke-6 program Khidmat Bakti Negara. Bagi sesi pendaftaran diadakan pagi tadi di kem latihan PKBN di Mukim Batu Apoy, daerah Temburong. Sejak program Rintis 1 PKBN diperkenalkan pada tahun 2011, 1,418 orang pelatih telah berjaya mengikuti program itu dengan peningkatan ketara dalam jumlah penyertaan yang diterima setiap tahun. Pengambilan ke-6 bagi tahun ini buat julung kalinya akan mengadakan latihan di bangunan kem latihan PKBN yang baru di daerah Temburong. Program selama 3 bulan ini bermula hari ini. Hampir 70% pelatih terdiri dari kalangan pelajar sekolah peringkat O dan A yang sedang menantikan keputusan peperiksaan termasuk dari sekolah teknikal dan vokasional.
manakala yang selebihnya terdiri dari kalangan belia yang tidak lagi bersekolah atau belum bekerja. Ibu bapa dan penjaga para pelatih PKBN turut menaruh harapan besar kepada program khidmat bakti negara ini akan dapat melahirkan generasi belia yang bertanggungjawab, berdisiplin serta dapat menyumbang kepada pembangunan sosio-ekonomi negara dan membantu dalam membentuk perwatakan yang positif. Harapan saya semoga dengan adanya program macam mana ini dapat meningkatkan lagi diorang punya core values nilai-nilai murni di kalangan remaja ni lah yang akan diterapkan sedari umur diorang macam mana inilah supaya diorang lebih berguna, berdisiplin di masa akan datang lah. Boleh contribute untuk diorang bekerja nantilah tu insyaAllah. Harapan untuk selepas memasuki PKBN ini mungkin disiplin yang tinggi, kesehatan, fitness, mostly disiplin yang tahan lasak. Saya mengikuti PKBN ini untuk kira anak cita-cita lah. Kira cita-cita jadi asgar, kira ni permulaannya lah. Jadi untuk mendisiplinkan diri apa saja. Saya mau masuk PKBN adalah untuk mengubah diriku sendiri sama mau mencoba yang baru lagi. Supaya nanti kehidupan yang akan datang lagi lebih mencabar daripada yang akan datang lah. Saya ingin mengikuti PKBN ini kerana ingin mendapatkan pengalaman, sukarelawan, ingin bekerja sama dengan kawan-kawan yang lain. Saya ingin menyertai memasuki PKBN ini kerana saya ingin mencuba mengambil experience. Kejayaan mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan penilaian sekolah rendah PSR tahun ini dianggap sebagai penyuntik semangat untuk terus belajar dan berusaha gigih demi mencapai kejayaan yang lebih cemerlang. Hanya dengan berusaha dengan gigih tanpa mengenal erti jemu, bertawakal dan doa dari ibu bapa dan guru menjadikan impian setiap murid tahun 6 menjadi kenyataan. Di daerah Tutong, 42 orang murid tahun 6 memperolehi 5A dalam peperiksaan PSR tahun ini. Mereka yang mendapat keputusan cemerlang berpendapat segala persiapan dan usaha yang dilaksanakan selama ini bagi peperiksaan itu tidak sia-sia hingga akhirnya mencapai keputusan cemerlang dan raut wajah mereka jelas kelihatan gembira dan terharu dengan keputusan itu. Dalam rumah perlu belajar bersungguh-sungguh apabila ibu bapa atau guru-guru suruh belajar. Saya tidak buang masa pada waktu malam. Saya telah membuat rujukan pada nota-nota yang diberikan. Banyak bertanya kepada guru-guru jika tidak faham. Berkat dan doa ibu bapa dan guru-guru saya memperolehi keputusan yang cemerlang. And kalau sembahyang 5 waktu itu tetap tepat pada waktunya lah, and berdoa memohon pada Allah supaya dipermudahkan sewaktu menduduki peperiksaan PSR. Membahagikan masa, belajar secara berkumpulan bersama kawan-kawan, banyak bertanya ke arah guru, ibu bapa dan kawan-kawan. Merupakan hadiah istimewa kepada ibu bapa saya dan guru-guru apabila melihat riak wajah kegembiraan mereka. Mendisiplinkan diri, tekun berusaha dan berdoa kepada Allah agar usaha saya ini diberkati olehnya. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sentiasa memeduli dan amat prihatin akan kebajikan dan kesejahteraan golongan orang berkeperluan khas OBK. Banyak kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan bagi memberikan peluang kepada OBK untuk menerima pelajaran akademik yang bersesuaian. Bimbingan dan latihan asas kemahiran juga disediakan bagi mereka dapat menyumbang kepada masyarakat dan negara.
Di daerah Temburong, seramai 14 orang murid belajar di pusat bahagia yang dibahagikan kepada 3 buah kelas iaitu kelas bimbingan kanak-kanak berkeperluan khas yang berumur daripada 7 tahun hingga 17 tahun, pusat latihan pekerjaan orang berkeperluan khas yang berumur 18 tahun dan program latihan industri bagi para pelatih yang ditempatkan untuk bekerja mengikut kemampuan mereka. Awang Muhammad Zain bin Haji Muhammad mengongsikan apa yang dipelajari dan aktiviti dilakukan oleh para murid di pusat berkenaan. Pelajaran yang ada dan aktiviti yang ada di pusat bahagia ini ialah bantu diri, kemahiran hidup, kemahiran berkomunikasi dan kemahiran sosial. Asas akademik iaitu menulis, mengira dan membaca. Kerap tangan. Pusat ini terkenal dengan produk bawang goreng. Masih lagi mengusahakan membuat produk bawang goreng dan menerima banyak sokongan dan tempahan daripada orang ramai di daerah ini dan juga luar daerah. Kerap tangan lain yang banyak dihasilkan seperti bahan daripada tempurung kelapa, membuat bunga dan bahan-bahan dari terbuang. Hasilnya akan dijual dan ini juga menunjukkan golongan OBK merupakan golongan yang produktif dan rajin berusaha. Pusat ini mengalur-alurkan sumbangan dan sokongan daripada orang perseorangan, pihak NGOs, syarikat-syarikat swasta dan kerajaan bagi membantu dalam setiap program yang diadakan di Pusat Bahagia Temburong dan akhirnya dialah kemampuan mereka, bukannya kekurangan. Berita sukan menyusul selepas ini. $300 penggemar sukan lasak larian berhalangan menyertai acara Trail Run Charity 2016 pagi tadi. Sukan lasak yang semakin mendapat perhatian terutama dari golongan belia mendapat sambutan yang menggalakkan bukan sahaja dari warga tempatan malahan dari negara jiran dan warga asing. Pelepasan disempurnakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Pendekar Alam Datuk Paduka Seri Haji Hasrin bin Datuk Paduka Haji Sabtu, mantan Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei. Larian seumpamanya dibahagikan kepada 2 iaitu 10 km dan 3 km. Larian berhalangan bukan sekadar larian biasa. Peserta perlu melalui pelbagai cabaran termasuk laluan berbukit dan menyelusuri hutan sebagai laluan utama. Itu kira tujuannya untuk charity untuk anak-anak yatim lah. Yang menariknya ya aktiviti lasak itulah. Sambil itu lihat keindahan yang dalam hutan itu ada wasai lagi di dalam itu. Ini pun tempat ini pun masih fresh lah. Peserta ni golongannya kebanyakan yang dari Limbang, dari Miri, dari KK pun ada. Bila-bila di Brunei pun ada sebutan je lah. Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Negara Brunei Darussalam NFABD mengadakan kursus pengadilan FIFA bermula hari ini hingga 8 Disember. Kursus akan dijalankan dalam 3 fasa iaitu teori, amali dan kecergasan. Kursus dirasmikan Awang Rosdin bin Abdul Aziz, Ahli Jawatankuasa Eksekutif NFABD. Juga hadir Awang Haji Hamidun bin Haji Muhammad Zain selaku Ketua Jabatan Pengadil NFABD. 35 peserta kursus terdiri dari pengadil kebangsaan dan pengadil kelas 2 dan 3 yang memiliki kriteria yang diperlukan FIFA dan AJK pengadil NFABD untuk dinilai kecergasan dan komitmen sebelum diserapkan mengikuti kursus ini. Kursus dikendalikan oleh 2 tenaga pengajar dari FIFA, Ali Ahmad Al-Traifi, Jurulatih Teknikal FIFA dari Arab Saudi dan Ahmad Khalidi Supian, Jurulatih Kecergasan FIFA dari Malaysia.
Kejohanan Bola Keranjang Piala Mam Bakery bawah 23 tahun Anjuran Persatuan Bola Keranjang Brunei menutup tirainya semalam. Pasukan YTE muncul juara sementara pasukan Bromance tempat kedua dan tempat ketiga pasukan BYDA. Perlawanan diadakan di gelanggang Bola Keranjang Batu Bersurat Gadong. Terdahulu diadakan perlawanan penentuan tempat ketiga antara pasukan BYDA berjersey kuning menentang pasukan Tayamat. Dalam perlawanan ini, BYDA memenangi perlawanan dengan kiraan 110/88. Sementara dalam perlawanan akhir penentuan juara menyaksikan pertemuan antara pasukan YTE berjersey merah dengan pasukan Bromance. Kedua-dua pasukan menunjukkan permainan yang agresif dan sering berbalas-balas serangan. Bagaimanapun YTE berjaya menewaskan Bromance dengan kiraan 61/86. Penyampaian piala dan pingat kepada pemenang disampaikan oleh Lim Ting Guan, Pengerusi Persatuan Bola Keranjang Brunei. Berdasarkan keadaan cuaca serantau yang berlaku pada masa ini dan jangkaan iklim bermusim terkini yang dikeluarkan oleh Pusat Dunia Iklim Utama, fenomena La Nina telah terbentuk di kawasan Lautan Pasifik dan dijangka berterusan sehingga Februari 2017. Fenomena ini berkaitan dengan peningkatan turunan hujan di rantau Asia Tenggara termasuk negara Brunei Darussalam. Walau bagaimanapun, jumlah turunan hujan pada bulan Disember 2016 dan Januari 2017 dijangka normal. Negara Brunei Darussalam dijangka berada dalam musim timur laut bermula sekitar pertengahan Disember 2016 sehingga Mac 2017. Pada semester pertama musim ini, bulan Disember dan Januari, negara lazimnya mengalami keadaan cuaca yang sangat aktif dengan kejadian hujan dan hujan berpetir berintensiti lebat dan berpanjangan terutama pada waktu sebelah malam dan awal pagi. Mengikut rekod iklim negara Brunei Darussalam, bulan Disember dan Januari mempunyai jumlah turunan hujan tertinggi berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Orang ramai terutama para pengguna jalan raya dan para pelaut untuk sentiasa peka dan mengambil langkah berjaga-jaga terutama semasa berlakunya hujan lebat dan berpetir bagi menjaga keselamatan. Perlu diketahui bahawa risiko kejadian banjir atau banjir kilat di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir atau kejadian tanah susur juga boleh terjadi terutama semasa hujan berintensiti sederhana hingga lebat berterusan berlaku untuk lebih 2 jam. Risiko banjir kilat yang teruk boleh berlaku jika kejadian hujan lebat berpanjangan bertembung dengan kejadian air pasang. Luruan angin timur laut yang kuat juga boleh meningkatkan ketinggian ombak di perairan Brunei ke paras bergelora. Pihak Jabatan Kaji Cuaca akan terus memantau keadaan cuaca dari semasa ke semasa dan akan mengeluarkan nasihat dan amaran cuaca jika perlu. Untuk mendapatkan maklumat cuaca terkini, orang ramai boleh menghubungi Pegawai Peramal Kaji Cuaca yang bertugas di Pusat Ramalan Cuaca Brunei melalui talian cuaca 114 atau layari www.met.gov.bn atau mengikuti laman Facebook Brunei Weather dan aplikasi bimbit Brunei WX. Sekarang disampaikan keadaan nisab zakat wang dan harta untuk hari ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti berita antarabangsa dalam Berita Dunia selepas ini. Bertemu kembali bersama saya Umi Masitas Osman. Berita utama dunia malam ini. Presiden Iran meminta Presiden Obama tidak menandatangani pelanjutan sekatan ke atas negaranya.
Forum Pertahanan Kebangsaan membincangkan isu yang memberi kesan kepada kestabilan global. Presiden Iran Hassan Rouhani meminta agar Presiden Barack Obama tidak menandatangani pelanjutan sekatan Amerika Syarikat ke atas negaranya dengan menyatakan tindakan itu melanggar perjanjian nuklear yang dimeterai pada tahun lepas antara Iran dan kuasa-kuasa dunia. Pada Khamis lalu, Senat Amerika mengundi untuk melanjutkan Akta Sekatan Iran selama 10 tahun. Bercakap pada sesi terbuka Parlimen Iran, Tuan Rouhani berkata, Tuan Obama perlu menamatkan sekatan tersebut. Perjanjian nuklear antara Iran dan 6 kuasa dunia menarik balik pelbagai sekatan antarabangsa sebagai pertukaran pengurangan program nuklear Iran. Akan tetapi, Amerika masih mengekalkan sekatan berasingan yang akan berakhir 31 Disember ini jika ia tidak dilanjutkan. Presiden Rouhani berjanji akan mengambil reaksi segera jika sekatan ke atas negaranya dilanjutkan. فاحش برجام بوده و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال. Ketidaktentuan mengenai dasar bakal Presiden baru Amerika Syarikat dan isu yang berterusan memberi kesan kepada kestabilan global menjadi perbincangan Forum Pertahanan Kebangsaan Reagan di mana ketua-ketua tertinggi tentera Amerika mengadakan pertemuan dengan para penggubal undang-undang dan ketua-ketua industri. Forum 2 hari meneliti cabaran-cabaran yang dihadapi oleh keselamatan kebangsaan Amerika dengan Rusia senarai teratas. Menurut Setiausaha Tentera Udara, isu yang dibincangkan termasuk serangan konvensional jarak jauh dan keupayaan nuklear. Aktiviti di Ukraine, Crimea dan Syria juga menjadi perhatian. Beliau memberitahu Reuters selepas Rusia menceroboh Crimea, hubungan kedua negara tidak seaktif sebelumnya. Ukraine and Crimea and Syria. Menurut Dick Cheney, banyak yang perlu dibincangkan berhubung pentadbiran bakal Presiden baru Donald Trump walaupun bekas pengarah CIA dan bekas Setiausaha Pertahanan Leon Panetta menjelaskan kecuali Kongres memahami semula mengenai kerjasama, tidak menjadi masalah siapa yang akan berkhidmat di Rumah Putih. Setiausaha Pertahanan Ash Carter dalam kenyataannya menjelaskan Amerika berharap bagi hubungan lebih baik dengan Rusia dan Amerika Syarikat komited mempertahankan kepentingannya dan sekutu-sekutunya. Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengadakan pertemuan di luar persidangan Heart of Asia di utara Bandaraya Amritsar, India bagi membincangkan isu dua hala dan serantau. Tuan Ghani dan Modi akan merasmikan bersama inisiatif proses Heart of Asia Istanbul kali ke-6 yang telah dilancarkan pada tahun 2011 bagi meningkatkan usaha damai Afghanistan. India dan Afghanistan merancang bagi mewujudkan perkhidmatan kargo udara bagi membantu meningkatkan perdagangan kedua-dua negara yang dikatakan terhalang berikutan hubungan politik yang tegang. Indonesia melancarkan operasi mencari di laut dan udara bagi mengesan 12 penumpang yang hilang selepas pesawat polis 2 enjin terhempas. Pesawat malang ini dalam perjalanan ke Pulau Batam dari Pangkal Pinang, Pulau Bangka. Menurut sumber polis, pesawat berkenaan dikatakan terhempas antara Pulau Mensanang dan Sebangka atau Genta. Pasukan mencari menjumpai barang yang dipercayai dari pesawat yang terhempas itu termasuk kerusi, beg bagasi dan dokumen. 15 orang berada dalam pesawat terbabit ketika nahas berlaku. Ini adalah apabila ada benda yang terapung, hitungan gabungan antara search and rescue mapping system dengan pencarian itu dilakukan oleh unsur laut maupun unsur udara. Unsur laut itu ada 15 kapal hari ini. Perancis dan Emirat Arab Bersatu UAE melancarkan dana $100 juta untuk melindungi kawasan warisan yang diancam oleh pelampau dan konflik selepas pemusnahan Istana Purba oleh pemisah IS di Iraq bulan lalu.
Dana tersebut diumumkan semasa persidangan Abu Dhabi yang dihadiri oleh Presiden Perancis Tuan François Hollande dan Putera Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dana itu akan digunakan untuk mewujudkan tempat selamat bagi artifak terancam selain memindahkan dan menyimpan monumen yang rosak oleh peperangan. Kuil era Roman di Syria, muzium di Iraq dan bangunan purba di pelabuhan Yaman diselubungi peperangan yang melanda rantau itu sejak tahun 2011. Et nous pouvons y parvenir. La France Hollande mengingatkan pemusnahan kawasan purba Timur Tengah semasa ucapannya dan menegaskan keperluan pemeliharaan warisan purba bagi generasi masa hadapan. Perancis dan UAE adalah sebahagian dari tentera gabungan antarabangsa pimpinan AS dalam memerangi militan Islamic State di Iraq dan Syria. Kedua-dua negara berkata mereka mahu melindungi artifak yang diancam oleh serangan udara, penyeludup dan kumpulan militan. Pejuang Islamic State tahun lepas mengebom beberapa monumen termasuk kuil Baal Shamin di Palmyra, satu tindakan yang digelar oleh UNESCO sebagai jenayah perang. Kemajuan yang diidamkan antara Rusia dan Jepun dalam menandatangani perjanjian keamanan masih belum tercapai ketika kedua-dua buah negara perlu mengetepikan perbezaan bagi mencapai kesepakatan. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov di Moskow. Tuan Lavrov membuat ucapan tersebut semasa sidang media selepas perjumpaan dengan rakan sejawatnya dari Jepun, Fumio Kishida, yang dalam lawatan ke Moskow untuk menyediakan rangka kerja bagi lawatan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Jepun. Moskow dan Tokyo belum lagi menandatangani perjanjian keamanan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua disebabkan pertikaian wilayah di Kepulauan Pasifik yang dikenali sebagai Kuril Selatan di Rusia dan wilayah utara di Jepun. Rusia menuntut kedaulatan ke atas 4 buah pulau yang mempunyai kelebihan ekonomi dan ketenteraan. Moskow menggesa Tokyo untuk membincangkan isu berkenaan dalam konteks Perang Dunia Kedua, sementara Jepun mendakwa Rusia secara tidak sah menduduki kepulauan tersebut. Pertikaian ke atas hak pulau itu dianggap sebagai satu halangan dalam perhubungan dua hala, ditambah lagi dengan sekatan Jepun bersama Sekutu Barat ke atas Rusia terhadap peranan Moskow dalam krisis Ukraine. Dalam siaran media semalam, Lavrov memberitahu wartawan kedua-dua buah negara perlu merapatkan jurang posisi bagi mencapai persetujuan dalam perjanjian keamanan dan menghentikan pertikaian wilayah. Если дойдет дело до реализации декларации 1956 года, придется согласовывать очень. Pada September lalu, Tuan Putin bertemu dengan Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe di Bandar Vladivostok, Rusia, di mana kedua-dua pemimpin itu bersetuju meningkatkan hubungan ekonomi dan usaha bagi rundingan kepada penyelesaian perjanjian keamanan sebelum lawatan Tuan Putin ke Jepun pada 15 Disember depan. Всем остальным сами. Teruskan bersama kami untuk mengikuti berita antarabangsa dalam berita dunia selepas ini. We're celebrating 50 golden years of uniting 10 magnificent nations where over 650 million hearts beat. We stand together for one vision, one community, one ASEAN. Our beauty and diversity is unparalleled. Discover a land of stunning natural wonders and home to the world's most incredible creatures. Seek thrills and adventures of a lifetime. Immerse yourself in our rich traditions, diverse cultures, and fascinating history. Feel the warmth of people with hearts of gold. Indulge in exquisite cuisines and fresh flavors.
Uncover ancient cities, enchanting stories, and treasured legends. Witness history in the making. Marvel at vibrant cities, towering skyscrapers, and rapid transportation. Embrace the moment and make memories that will last forever. Join us for our golden celebration. Come visit ASEAN for our 50th anniversary in 2017. Jerebu dan kabus menyebabkan jarak penglihatan berkurangan di wilayah Shanxi, China. 10 buah bandaraya mengeluarkan amaran pencemaran udara yang teruk. Tapak-tapak pembinaan dan syarikat-syarikat yang mengeluarkan pencemaran di kawasan bandaraya menghentikan operasi. Para pemandu diarah memandu pada hari-hari tertentu mengikut nombor plat lesen. Wilayah Hebei dan Perbandaran Tianjin menutup beberapa kereta api laju ketika kabus tebal mengurangkan jarak penglihatan kepada kurang dari 100 meter. Penerbangan di Bandaraya Chengdu tertangguh disebabkan oleh kabus tebal. Sejumlah besar penerbangan dibatalkan. Lebih 4,000 penumpang terkandas di lapangan terbang antarabangsa Shuangliu. Lapangan terbang terbabit mengeluarkan amaran merah pertama disebabkan oleh penangguhan luar biasa ini. Kebanyakan kereta api laju juga ditutup. Banjir berikutan hujan lebat sejak lewat bulan November lalu di tengah Vietnam meragut 13 nyawa sementara lebih banyak hujan diramal dalam beberapa hari akan datang. Menurut sumber rasmi, 6 maut di wilayah Binh Dinh dan 4 maut di wilayah Quang Ngai sementara lebih 10,000 rumah di kedua wilayah berkenaan ditenggelami air. Sejak bulan Oktober lalu, bencana banjir membunuh 65 orang dengan lebih 200,000 rumah ditenggelami air dan merosakkan kereta api dan jalan-jalan raya dengan kerugian dianggarkan bernilai lebih 7 trilion dong atau 309 juta dolar. Hôm nay của tỉnh Bình Định là hỗ trợ, cứu trợ cho những vùng ngập sâu. Phương án hỗ trợ khẩn cấp cũng đã được địa phương đưa ra nếu nước vẫn rút chậm như hiện nay. Và lập biển cảnh báo không cho người dân đi qua, tùy vào tình hình mực nước để có phương án lưu thông hợp lý. Động di rời người và tài sản đến vùng cao giáo an toàn, đặc biệt hết sức cẩn trọng và sử dụng áo phao khi chuyên chở bằng ghe thuyền thúng nhỏ qua vùng ngập lụt. Delegasi dari Persekutuan Antarabangsa Palang Merah dan Red Crescent Societies IFRC tiba di Pyongyang, Korea Utara. Menurut Persekutuan IFRC, pada bulan Oktober lalu, beratus-ratus penduduk terbunuh di Korea Utara selepas banjir melanda negara itu. Dianggarkan 600,000 penduduk memerlukan bantuan kemanusiaan dan sekurang-kurangnya 30,000 buah rumah rosak atau musnah akibat bencana alam ini. Pasukan berkenaan bekerjasama dengan Palang Merah Korea Utara bagi penghantaran bantuan kecemasan kepada para penduduk yang terjejas. She also remarked that we should appeal to the new houses before the construction process has moved to the 32 orang disahkan maut dan 10 yang lain masih terperangkap berikutan letupan lombong arang batu. Nahas berlaku di wilayah otonomi Mongolia, Utara China. Menurut pegawai setempat, kejadian berlaku pada pukul 11.30 pagi waktu setempat apabila para pelombong bekerja di bawah tanah di lombong arang batu yang dikendalikan oleh syarikat Boma Mining Berhad. 4 pekerja diselamatkan selepas letupan berlaku dan operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan bagi mencari mereka yang terperangkap. Siasatan berhubung punca letupan dilancarkan.
Perlumbaan akhir Bot Naga Kebangsaan diadakan di Lengshui, wilayah Hainan, China dengan 36 pasukan di seluruh negara itu menyertai pertandingan yang diadakan selama 2 hari. Pasukan dikategorikan kepada profesional dan belia dengan jarak perlumbaan 100 meter, 200 meter dan 500 meter. Bot-bot dihiasi dengan ukiran kepala dan ekor naga. Thailand mengeluarkan koleksi shilling khas bagi memperingati pemerintahan mendiang Raja Bhumibol Adulyadej. Beratus orang mula beratur seawal pukul 5 pagi waktu setempat untuk membeli shilling khas tersebut. Jabatan Perbendaharaan Thailand memasarkan shilling khas tersebut di Pasar Dewan Kerajaan bermula 1 hingga 23 Disember ini. Shilling khas tersebut dikeluarkan bersempena ulang tahun Raja Vajiralongkorn yang diperkenalkan buat pertama kali. Shilling bersalut emas bernilai 1,600 baht dijual dengan harga 30,000 baht sejak kemangkatan Raja Bhumibol Adulyadej pada 13 Oktober lalu. Permintaan shilling dan wang kertas khas semakin meningkat ketika penduduk mencari barang koleksi yang dianggap suci. Orang pertama yang datang berbaris tiba pada pukul 5 pagi selepas pengumuman tersebut dengan beberapa pengumpul barang koleksi datang dari wilayah berjauhan. Beberapa shilling lain juga dijual dalam bentuk individu dan set. ต้องรอใครมาขายบัตรคิวไม่ต้องซื้อนะ Renungan kali ini memetik maksud hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi mengenai sukat-sukat kebaktian yang mahu dilakukan. Sentiasalah kamu melakukan kebaktian menurut kesanggupan. Demi Allah, tidaklah Allah akan merasa bosan, yakni jemu untuk memberi pahala sehingga kamu lebih dahulu merasa bosan. Dengan itu, berita nasional berakhir di sini. Ikuti perkembangan berita selanjutnya pada pukul 10 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.